Hai semua, selamat datang ke online classroom Cikgu Teo. Dalam video ini, Cikgu Teo akan mengajar sains tingkatan 1 bab 1 iaitu pengenalan kepada penyiasatan saintifik. Kita akan tengok topik pertama dalam bab ini iaitu sains adalah sebahagian daripada kehidupan seharian kita. Pertama sekali, apakah sains? Cuba tengok beberapa fenomena alam sekitar ini. Kilat, pelangi, embun dan juga matahari terbenam. Untuk memahami faktor dan cara fenomena ini berlaku, maka kajian sains perlu dijalankan. So, apa itu sains? Sains ialah disiplin ilmu yang melibatkan pemerhatian dan eksperimen yang sistematik terhadap fenomena alam semula jadi. So, bila kita belajar sains, kita perlu pemerhatian yang baik dan kita sentiasa menjalankan eksperimen supaya kita faham tentang fenomena tadi dan juga fenomena lain yang terjadi di alam semula jadi. Sains juga banyak mempengaruhi aktiviti kehidupan seharian kita. Contohnya gambar di sini. Bila awak ambil selfie, belajar online, semua ini ada kaitan dengan sains. Nampak tak? Boleh kaitkan tak? Cuba bagi tahu cikgu dalam komen di bawah macam mana sains ada kaitan atau mempengaruhi aktiviti kehidupan seharian awak. Disebabkan sains ni sebenarnya di mana-mana sahaja dia adalah sangat penting. So, apakah kepentingan sains dalam kehidupan kita? Yang pertama sekali, sains menyumbang kepada bidang kejuruteraan apabila kita membina bangunan yang sangat tinggi ini. Okey. Seterusnya, disebabkan oleh bidang sains juga penciptaan satelit TV di mana dia membolehkan komunikasi kita menjadi lebih cepat dan efektif. Seterusnya, sains juga penting dalam bidang pertanian di mana sains dapat meningkatkan hasil tanaman dengan penemuan baja, racun serangga dan juga kaedah hidroponik seperti yang ditunjukkan dalam gambar ini. Kaedah yang baru ataupun kaedah yang agak canggih ini banyak membantu dalam bidang pertanian kita. Seterusnya, ini topik yang hangat ni. Sekarang ni musim COVID-19. Okey, seluruh dunia menghadapi cabaran yang agak besar. Okey, so bidang sains sangat penting buat masa sekarang dalam bidang perubatan di mana ahli-ahli saintis berusaha untuk mencari vaksin dan antibiotik supaya dia boleh membantu dalam bidang perubatan untuk mengawal penyakit berjangkit contoh COVID-19 dan mengurangkan kadar kematian. Seterusnya, sains sebenarnya boleh dibahagikan kepada banyak bidang. Contohnya, fizik, biologi, kimia, geologi, astronomi dan juga meteorologi. Cikgu Teo akan terangkan satu-satu beserta dengan contoh ya. Pertama sekali kita tengok fizik. Apa dia fizik? Fizik ialah bidang sains yang membuat kajian tentang tenaga dan juga kesannya terhadap jirim. Contohnya kejuruteraan dan tenaga elektrik. Next, biologi. Biologi adalah bidang sains di mana kita buat kajian tentang benda hidup. Benda hidup ni boleh haiwan, boleh tumbuhan, boleh juga mikroorganisma ya. Contohnya zoologi, mikrobiologi, fisiologi dan juga botanik. Bidang kimia pula adalah bidang sains yang membuat kajian tentang jirim dan juga tindak balas yang berlaku, chemical reaction ataupun tindak balas kimia. Contohnya farmakologi, forensik dan juga toksikologi. Geologi pula mengkaji tentang batuan, tanah dan juga mineral.
Contoh, geokimia, geomorfologi dan juga geofisik. Astronomi pula adalah bidang sains yang membuat kajian tentang planet, bintang dan objek lain dalam alam semesta. Contohnya, astrofizik. Meteorologi pula adalah bidang sains yang membuat kajian tentang perubahan cuaca dan iklim. Contohnya, hidrometeorologi. Ya. Adik-adik semua, apakah cita-cita awak? Kalau cita-cita awak ada dalam list senarai di sini yang boleh nampak dalam peta ni, okey, awak boleh tahulah subjek sains mana yang perlu kamu belajar. Okey. So peta ni yang menunjukkan pelbagai kejayaan dalam sains mengikut bidang, boleh awak semua rujuk dalam buku teks kamu muka surat 7 ya. Inovasi teknologi, kebanyakan mesin dan juga alat yang kita guna setiap hari, contohnya komputer, kapal terbang, kereta, handphone dan sebagainya adalah hasil reka cipta sains. Semua alat-alat dan juga mesin ini sebenarnya membantu kita untuk menyelesaikan masalah seharian kita. Best kan? So, itu sahaja daripada Cikgu Teo untuk video ini. Kita akan jumpa lagi pada video yang seterusnya. Bye! Kalau awak telah belajar sesuatu yang baru hari ini, jangan lupa untuk like dan subscribe ya.